Okey, kita bersambung dengan perkara 3.2 iaitu waktu PDPC, waktu pembelajaran dan pemudahcaraan. Okey, pertama, sewaktu PDPC, murid belajar di dalam kelas dengan kedudukan jarak di antara satu sama lain. Okey, ada jarak lah. Kita bersambung dengan perkara 3.2 iaitu waktu PDP, waktu pembelajaran dan pengajaran. Okey, pertama murid belajar di dalam kelas dengan kerusi dan meja murid dijarakkan di antara satu sama lain. Maksudnya meja dan kerusi tidak akan disusun dalam keadaan dalam kumpulan ke, tak ada. Dia seolah-olahnya seperti waktu periksa lah Ibaratnya, okey, satu meja, satu kerusi dan satu murid dijarakkan di antara satu sama lain. Kedua, murid tidak dibenarkan berjalan ke tempat rakan sekelas dan juga tanpa kebenaran guru lah. Jadi minta kerjasama ibu bapa dan penjaga untuk sentiasa ingatkan murid tentang perkara-perkara inilah. Ketiga, murid perlu meminta kebenaran guru untuk keluar ke tandas dan lain-lain perlu minta kebenaran guru. Keempat, murid menjalankan aktiviti dengan mengamalkan penjarakan fizikal. Okey, jika ada apa-apa aktiviti yang dijalankan dalam kelas, perlu mengambil kira penjarakan fizikal dan SOP-SOP lainlah. Kelima, perhimpunan sekolah yang melibatkan warga sekolah berkumpul beramai-ramai setakat ini masih tidak dibenarkan. Okey, seterusnya, waktu murid rehat. Okey, pertama kita akan bercakap tentang tempahan makanan, okey, pre-order. Okey, seperti juga amalan pada tahun lepas dan untuk makluman untuk murid baru dan juga tahun 1, okey, senarai menu makanan akan dimaklumkan sehari sebelum melalui grup WhatsApp kelas. Sehari sebelum hari persekolahan lah ya. Contohnya hari persekolahan pada 1 Mac ini iaitu hari Isnin. Hari Ahad akan ada list makanan dan untuk murid-murid yang nak buat pre-order. Okey, jadi kena alert lah dengan mesej di dalam kelas berkenaan dengan makanan untuk order awal bagi ibu bapa yang tidak menyediakan bekal Okey, jadi ibu bapa dan penjaga yang berminat membuat pesanan mestilah membuat pesanan sebelum masa yang ditetapkan melalui grup WhatsApp kelas. Okey, jika guru kelas kata sebelum pukul 10 pagi, sebelum 10 malam perlu hantar waktu terakhir untuk hantar pesanan makanan. Jadi, harap patuhilah waktu itu kerana guru kelas perlu majukan pula pesanan-pesanan itu kepada pengusaha kantin. Okey, ketiga, ibu bapa juga perlu sediakan wang saku secukupnya kepada murid. Terutamanya murid tahun 1 dan 2 lah Pastikan wang sakunya cukup untuk pengusaha kantin buat bayaran pada pengusaha kantin. Okey, harga juga akan dimaklumkan dalam grup WhatsApp. Dan keempat, ibu bapa penjaga juga digalakkan untuk menyediakan bekal. Okey, tak ada masalah kalau nak bawa bekal makanan sendiri untuk anak-anak, air sendiri untuk anak-anak, tak ada masalah. Okey, nak order di kantin pun boleh, nak bawa bekal sendiri pun boleh, tiada masalah. Okey, jadi ini adalah tata cara waktu rehat murid tahap 1. Okey, tahap 1 ini maksudnya murid tahun 1, 2 dan 3. Okey, masa rehat adalah selama 30 minit dan setakat ini makan di kantin masih lagi tidak dibenarkan. Okey, kantin hanya akan sediakan makanan berbungkus. Okey, jadi kedua, pengusaha kantin akan mengedarkan makanan berbungkus yang ditempah awal pre-order di kelas-kelas tahap 1. Okey, murid RMT akan ambil makanan di stesen yang disediakan. Okey, nanti pada hari pertama murid RMT, saya rasa murid RMT telah ibu bapa dan penjaga kepada murid RMT telah maklum anaknya telah menerima RMT kerana telah hadir ke sekolah untuk tanda tangan borang setuju terima. Okey, jadi yang murid RMT ni akan makan makanan RMT. Yang bukan murid RMT boleh ambil pesanan lah Okey, buat pesanan pre-order.
Okey, jadi pengusaha kantin akan edarkan makanan berbungkus ke kelas, jadi tak perlu risau. Murid-murid tahap 1 tidak perlu ke kantin, hanya tunggu di kelas. Nanti akan dibantu oleh guru lah tentang cara pengedaran makanannya dan pembayarannya juga di kelas. Ketiga, murid basuh tangan di stesen basuh tangan yang disediakan dan murid perlu baca doa sebelum makan. Akan ada gurulah untuk memantau perkara ini. Okey, murid makan di tempat duduk masing-masing di bawah pemantauan guru. Okey, dan selesai makan, murid basuh tangan di stesen basuh tangan yang disediakan tu. Baca doa selepas makan dan kemas tempat masing-masing untuk bersedia untuk belajar bagi mata pelajaran selepas rehat. Okey, ini adalah tata cara waktu rehat murid kedua, tahap 2. Minta maaf murid tahap 2 itu tahun 4, 5 dan 6. Okey. Sama juga masa rehat adalah 30 minit. Sama juga makan di kantin tidak dibenarkan. Okey, cumanya perbezaannya adalah murid tahun 4, 5 dan 6 akan bergerak ke kantin. Okey, di bawah pemantauan guru lah Okey, jadi kena nasihatkan, ingatkan murid supaya pergi bergerak ke kantin dengan tertib untuk mengambil tempahan makanan berbungkus. Okey, di bawah pantauan guru. Murid RMT juga seperti biasa akan ambil makanan di stesen yang disediakan. Okey, jadi murid juga perlu basuh tangan di stesen basuh tangan disediakan dan baca doa sebelum makan sama. Murid makan di tempat masing-masing di bawah pemantauan guru. Selesai makan, tindakan yang sama, murid basuh tangan, baca doa dan kemas tempat masing-masing dan bersedialah untuk belajar bagi mata pelajaran selepas waktu rehat. Okey, jadi peranan ibu bapa penjaga untuk persediaan murid pada waktu rehat. Okey, pertama, membuat pesanan makanan pada masa yang ditetapkan melalui grup WhatsApp kelas. Jadi, perlu aktiflah nombornya ya. Harapnya jangan tertinggal anaknya tidak dapat makan kerana ibu bapa terlupa untuk membuat pesanan makanan. Okey. Kedua, murid digalakkan untuk membawa sudu dan garpu sendiri set sudu dan garpu sendiri. Okey, jadi kita tak galakkanlah murid basuh di sekolah. Okey, kerana akan mengambil masa yang lama, jadi dan pergerakan murid pun akan menjadi lebih keraplah keluar dan masuk kelas. Jadi kepada yang kita minta, kalau boleh sediakan sudu dan garpu sendiri dan sediakan satu bekas, ada tisu ke, dan murid bawa balik untuk basuh di rumah. Okey, dan kita juga galakkan murid-murid untuk bawa tisu kering atau tisu basah atau kain lap. Okey, kerana kita maklumlah nama pun kanak-kanak bila makan kadang-kadang ada sisa-sisa tertumpah. Okey, di atas meja, air kadang-kadang tertumpah. Okey, jadi bawalah tisu kering sendiri, okey. Facial tisu tu, tisu basah, wet tissue dan ataupun kain lap lah. Jadi selepas makan, selesai semua, murid boleh kemas tempat masing-masing, lap tempat masing-masing. Okey? Dan bagi yang membawa bekal, okey, pastikan ibu bapa sediakan bekas yang sesuai yang tidak mudah pecah kerana murid dia masukkan dalam beg sekolah, takut bila pecah nanti tak dapat makan, nanti habis bagnya rosak dengan makanan makanan semua dah kena buku. Okey, dan juga kalau boleh bekas tu dibalut dengan plastik beg plastik supaya kalau tumpah pun tumpah dalam beg plastik ataupun ada beg bekal lagi bagus Dan menasihatkan anak-anak agar tidak berkongsi makanan atau peralatan seperti sudu dan garpu. Jika ada makanan pun tidak boleh berkongsi. Minta sikit kawan punya, tak boleh. Jadi makan makanan masing-masing. Okey, seterusnya. Waktu murid pulang. Okey. Kita minta perhatian bahagian ini. Okey, jadi seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, tetapan pintu murid masuk dan keluar adalah sama pintu pagar. Murid masuk, itulah pintu pagar murid pulang. Kalau dia masuk pintu B, dia akan pulang juga pintu B. Samalah dengan pintu-pintu lain. Okey, jadi saya tak perlu ulas lebih lanjut pada paparan slide ini. Okey. Pihak sekolah telah memilih model 4 iaitu penyuraian murid secara berperingkat berikutan murid kita yang ramai Okey, jadi kesesuaian model 4 ni ialah bagi sekolah yang mempunyai kepadatan enrolment tinggi seperti kita lah muridnya ramai.
Sesuai untuk sekolah yang mempunyai lebih daripada 2 pintu pagar sekolah juga sesuai dengan kita. Sesuai untuk sekolah yang mempunyai banyak blok bangunan. Okey, jugalah sama seperti kita. Okey, kaedah pelaksanaan model 4 adalah seperti berikut. Penyuraian murid mengikut darjah, lokaliti dan mod pergerakan murid. Kedua, tempoh masa penyuraian murid adalah antara 5 minit hingga 10 minit mengikut tingkatan atau darjah bergerak keluar dari kelas. Okey. Guru bertugas khas dan pengawal keselamatan akan bertugas di pintu-pintu pagar sekolah untuk memastikan pergerakan murid dengan teratur. Okey, dan juga kita boleh dapatkan kerjasama daripada PIBG, PIBK, KSIB dan PIBKS lah. Okey, jadi sila beri tumpuan kepada slide ini iaitu penggiliran waktu murid pulang. Okey, boleh kita tengok sini waktu prasekolah tak ada masalah lah 11.30 pagi. Okey, tamat PDPC tamat belajar pada pukul 11 pagi dan waktu pulang juga pada 11.30 pagi. Okey, kita tengok tahun 1. Tahun 1 tamat belajar pada pukul 12.30 hari dan pulang juga pada pukul 12.30 hari. Tahun 2 tamat belajar pada pukul 12.30 hari tetapi hanya akan dilepaskan pada jam 12.10 tengah hari. Jadi maksudnya 10 minit di antara pukul 12 hingga 12.10 tu murid perlu tunggu di dalam kelas bersama guru. Okey. Tahun 3, 12 tengah hari waktu habis belajar. Sama tahap 1, pukul 12. Tetapi hanya akan dibenarkan pulang pada 12.20 tengah hari. Jadi pukul 12.20 baru guru kelas bersama murid-murid akan keluar daripada kelas dan menuju ke pintu pagar yang ditetapkan. Okey, bagi tahun 4, 5 dan 6, pulang pada jam 12 tengah hari. Okey, tetapi waktu pulang adalah berbeza. Murid akan bergerak ke pintu pagar berbeza. Tahun 4 pada jam 12 tengah hari. Tahun 5, 12.40 tengah hari. Dan manakala tahun 6, 12.50 tengah hari. Jadi kita berharap agar ibu bapa patuhi jadual inilah supaya tidak menimbulkan kesesakan. Seperti kita tengok pada tahun lepas ada beberapa sekolah yang dijadikan isu di Facebook ataupun di berita yang mengatakan di sekolah patuhi SOP bila waktu pulang murid-muridnya tidak patuhi SOP. Jadi inilah salah satu cara kita untuk pastikan semua murid patuh SOP. Okay? Dan penyuraiannya juga secara berperingkat. Okey, jadi tata cara murid pulang. Okey, seperti saya cakap tadi, murid hanya akan bergerak ke pintu pagar yang ditetapkan mengikut masa seperti dalam jadual yang saya tunjukkan sebentar tadi sambil diiringi guru. Murid kekal berada di dalam kelas jika belum tiba masa pulang bersama guru. Okey? Dan setelah berada di pintu pagar, murid akan menunggu ibu bapa, penjaga di kemah ataupun tempat duduk yang disediakan. Okey? Okey, jadi peranan ibu bapa penjaga semasa murid pulang. Okey, ibu bapa penjaga ambil murid mengikut jadual penggiliran waktu pulang yang disediakan. Okey, yang seperti jadual tadilah. Elakkan kesesakan, jaga SOP seperti penjarakan sosial, pakai pelitup separuh muka dan lain-lain lah ya. SOP seperti yang kita sedia maklum. Tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Okey, perlu tunggu di pintu pagar sekolah. Dan sediakan, kita minta kerjasama semua ibu bapa bagi memudahkan urusan kita semua untuk sediakan kad panggilan nama untuk anak masing-masing. Okey, apa tu kad panggilan nama? Okey. Okey, ini kad panggilan nama. Kita minta tuliskan ataupun type nama kelas anak pada sekeping kertas bersaiz A4 atau lebih besar. Okey, sekurang-kurangnya saiz A4 lah. Kalau nak buat lebih besar kad manila pun tak ada masalah. Okey, kita perlukan nama murid dan juga kelasnya. Apabila tiba berhampiran pintu pagar, angkat kad panggilan nama agar dapat dilihat oleh guru bertugas. Okey, jadi mungkin kalau berdekatan dengan pagar, tak perlu turun dari kenderaan. Okey, hanya angkat sahaja daripada kenderaan tuan-puan lah. Okey, dan jika kenderaan berada jauh dari pintu pagar ataupun berada di seberang jalan, kita minta ibu bapa penjaga turun untuk mengambil murid. Murid tak boleh lintas sendiri. Saya minta maaf kalau jangan suruh murid lintas sendiri kerana jika ada apa-apa isu, susah kita nanti. Okey, jadi pastikan ibu bapanya turun sendiri dan jemput murid